Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasalah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memohon kepadanya menjadikan kita ini orang-orang yang tidak lalai di atas kenikmatan yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita. Senantiasa kita mengingatkan tidak kepada diri tuan-tuan, malah kepada diri kita sendiri, bahawasanya nikmat itu wajib disyukuri. Kerana banyak perkara yang Allah Taala akan datangkan bersebab daripada tidak syukurnya kita kepada nikmat Allah. Sebagaimana yang telah kita perkatakan pada 2 minggu yang lalu, iaitu hari Khamis kemarin, di mana kita berhenti pada ketikanya akhlak Bani Israel yang begitu sangat bejat, buruk sekali akhlaknya, sampai tergamak mereka membunuh 2 nabi yang diutuskan kepada mereka, iaitu Nabi Sa'ya dan Nabi Armia, di mana Nabi Sa'ya sudah dibunuh, kemudian tu Nabi Armia itu dipenjarakan, yang akhirnya apabila dibebaskan, dia juga mati dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, dengan mereka beramai-ramai merejam Nabi ini sampai mati. Tapi yang menarik kisah Nabi Armia adalah beliau telah Allah Ta'ala kudratkan, Allah Ta'ala sudah kadarkan dapat bertemu dengan leluhur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu leluhurnya yang bernama Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan yang ke-9, mula daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, turun sampai kepada Adnan, dan Adnan melahirkan Ma'ad. Ma'ad adalah keturunan ke-10 daripada Nabi Ibrahim. Dan daripada Adnan dan Ma'ad inilah yang akan melahirkan keturunan sampai bertemu dengan Nabi besar kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Armia dibunuh, begitu juga Nabi Sa'ya dibunuh, Allah Ta'ala masih lagi mengirimkan seorang Nabi kepada Bani Israel untuk memberikan nasihat supaya akhlak yang buruk itu diubah. Beliau tak lain adalah Nabi Daniel. Walaupun ketika itu Nabi Daniel sangat muda, dan apabila orang-orang Bani Israel itu masih enggan untuk mengubah sikap ataupun untuk memperbaiki akhlak yang buruk, maka itulah sebabnya daripada apa ayat yang sudah kita bacakan pada 2 minggu yang lepas, iaitu di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan iaitu 2 kejahatan, 2 kerosakan yang telah dilakukan oleh Bani Israel, yang mana salah satu daripada kerosakan itu berlaku dan Allah Ta'ala telah membalas, iaitu membalas perbuatan orang-orang Bani Israel dengan mendatangkan tentera yang gagah perkasa lagi zalim untuk menghancur luluhkan negara Palestin. Termasuklah mereka itu telah merobohkan Haikal Sulaiman yang telah dibina sejak daripada zaman Nabi Sulaiman. Kemudian itu semua orang-orang Palestin ataupun Bani Israel khususnya telah ditawan oleh raja besar ini, iaitu raja yang dinamakan Raja Bukhtanasar pertama. Beliau adalah yang telah meruntuhkan kota Palestin dan telah membawa orang Bani Israel ke Babylon. Dan termasuk di dalam tawanan tersebut adalah Nabi Daniel dan 3 orang temannya, di mana ketika itu apabila dia ditawan, sepatutnya orang-orang Bani Israel ini dibunuh, tetapi ada sebahagiannya dibiarkan oleh Raja Bukhtanasar yang pertama ini. Dan bagi anak-anak remaja ataupun pemuda yang cerdas akal fikirannya, dikumpulkan pada satu rumah tahanan. Di situ raja bermaksud untuk mendidik anak muda ini supaya belajar ilmu firasat, ilmu nujum dan ilmu perubatan, untuk berkhidmat kepada Raja Bukhtanasar pertama
dan warga istananya. Termasuk pemuda yang dipilih itu adalah Nabi Daniel, dan dia diberikan satu urusan di mana Raja Bukhtanasar memberikan pemeliharaan tertentu kepada sekumpulan pemuda ini, yaitu Nabi Daniel dan teman-temannya, belajar untuk menjadi seorang kasdim. Kasdim ini adalah umpamanya orang yang memberi nasihat kepada raja apabila datang sesuatu masalah yang menimpa negara. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang khusus, sekalipun dia itu adalah merupakan tawanan bagi Raja Bukhtanasar yang pertama ini. Apa yang diberi makan kepada pemuda-pemuda ini, iaitu Nabi Daniel dan teman-temannya, adalah makanan raja. Minumannya juga adalah minuman raja. Tetapi bagi Nabi Daniel, walau macam mana sedap pun makanan tersebut, airnya macam mana baik sekalipun, tetapi tidak disentuh oleh Nabi Daniel dan teman-temannya, kerana Nabi Daniel menganggap bahawasanya makanan raja bercampur dengan yang haram, disebabkan raja adalah seorang yang zalim, memerah darah rakyat untuk dapat hidup berterusan dengan kekayaan. Jadi dia tidak sentuh. Yang dia mahu hanyalah sayur-sayuran saja yang ditanam di bumi Allah. Kerana Nabi Daniel berpendapat makanan haram akan mempengaruhi jiwa dan akan mempengaruhi kecerdasan belajar. Maka itulah dia telah menolak, yang akhirnya telah diberitahu soal tersebut kepada Raja Bukhtanasar, yang menjadi kemarahan bagi Raja Bukhtanasar yang pertama, dan begitu juga orang-orang pembesarnya, yang akhirnya fitnah mendatang kepada Nabi Daniel. Beliau telah dipenjarakan agak lama sampai matinya Raja Bukhtanasar, dan digantikan oleh anaknya, namanya pun sama, Raja Bukhtanasar kedua. Jadi Raja Bukhtanasar kedua ini satu ketika dia telah bermimpi. Mimpinya tu telah membuat hatinya sangat gusar, iaitu dia tidak karuan apabila telah mengalami mimpi tersebut. Jadi dia panggil semua para kasdim yang ada. Kemudian tu dia minta kasdim-kasdim ini memberikan tafsir mimpinya. Jadi orang-orang yang telah ditugaskan sebagai kasdim ini bertanya kepada Raja Bukhtanasar yang kedua. Dia kata, apa mimpi tuanku? Jadi kata Raja Bukhtanasar, aku tidak akan memberitahu apa yang aku mimpikan. Aku nak kamu semua meneka ataupun menebak apa yang aku mimpikan, sekaligus memberikan maknanya. Jadi tak ada satu orang pun kasdim ini yang berjaya untuk mengatakan mimpi apa yang telah dimimpikan oleh Raja Bukhtanasar yang kedua. Jadi Raja Bukhtanasar yang kedua menjanjikan siapa saja yang tidak dapat menebak mimpi aku dan sekaligus memberikan maknanya, maka akan dibunuh. Jadi banyaklah para kasdim yang mati dibunuh oleh Raja Bukhtanasar yang kedua, sampai-sampai tidak ada kasdim yang berani untuk menampilkan diri, memberitahu apa yang dimimpikan oleh Raja Bukhtanasar kedua, sekaligus memberikan tafsirnya. Yang akhirnya para kasdim ini teringat, iaitu Nabi Daniel yang masih ada di dalam tempat kurungan, masih ada di dalam penjara. Mungkin dia satu-satunya orang yang akan dapat memberikan jawapan kepada Raja Bukhtanasar yang kedua. Jadi para kasdim ini menghadap kepada Raja Bukhtanasar, minta dibebaskan Nabi Daniel daripada tahanan, dan Nabi Daniel menghadap kepada Raja Bukhtanasar. Kemudian Raja Bukhtanasar mengatakan, kalau kamu memang betul-betul orang yang diredai ataupun orang yang kamu percaya, iaitu orang yang Tuhan kamu itu melindungi kamu, cubalah kamu teka apa yang aku mimpikan dan sekaligus memberikan apa maknanya. Nabi Daniel tidak langsung memberitahu apa yang telah dimimpikan oleh Raja Bukhtanasar, tetapi dia meminta tempoh kepada Raja Bukhtanasar untuk berdoa kepada Allah untuk mendapat petunjuk dan kasyafnya daripada Allah. Jadi ini kalau kita lihat daripada cerita ini, dua sifat yang sangat terkemuka yang sepatutnya kita contohi daripada kisah Nabi Daniel, iaitu pertama, dia itu menjauhkan makanan yang haram.
sekalipun itu adalah makanan yang telah diberikan oleh raja, tapi dia tidak takut dengan hukuman raja disebabkan dia berani kerana benar, iaitu dia tetap di atas hukum Allah, yang dia tidak mau menyentuh barang yang haram dan tidak mau menajiskan darahnya dengan sebab benda-benda yang haram. Begitu juga kita pada saat ini, di mana banyak perkara yang kita lalui bercampur syubhat, iaitu ada yang halal dan ada yang haram. Kita seharusnya memerhatikan apa yang kita makan, kerana apa yang kita makan itu adalah yang akan membentuk peribadi kita zahir dan batin. Jadi yang kedua, kalau kita lihat apa yang telah menjadi peribadi unggul kepada Nabi Daniel adalah dia sudah tahu keadaan di mana raja suruh dia meneka mimpinya dan memberikan tafsirnya, yang mana perkara itu tidak dapat dilakukan oleh banyak kasdim-kasdim lain. Dan dia tahu perkara itu sudah menjadi satu yang paling mustahil untuk dikerjakan, kerana kasdim-kasdim yang lebih senior daripadanya juga gagal untuk mendapatkan petunjuk daripada Tuhan yang sendiri mereka percaya. Tapi dia oleh kerana orang yang sangat beriman, dan dia merasakan bahawasanya jalan yang paling akhir kepada perkara mustahil yang untuk ditempuh oleh akal manusia adalah dengan menonjolkan keimanan kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan minta langsung bertahajud kepada Allah Ta'ala. Pertunjuk daripadanya itu adalah pertunjuk yang benar. Jadi setelah dia bermunajat kepada Allah, dia datang bertemu kepada Raja Bukhtanasar yang kedua. Lalu dia mengatakan bahawasanya apa yang telah tuanku mimpi akan saya ceritakan, iaitu tuanku telah berada di dalam satu tempat pemerintahan, iaitu dalam istananya. Tiba-tiba menjelma sebuah patung yang besar di hadapan Dewan Persidangan Raja Bukhtanasar yang kedua. Tapi patung ini mengikut daripada pandangan raja sangat menakjubkan, kerana dia terbuat daripada beberapa jenis logam, iaitu kepalanya terbuat daripada emas, dada dan tangannya terbuat daripada tembaga, kemudian itu bawah daripada dadanya sampai kepada pahanya terbuat daripada besi, dan kakinya pula, iaitu kedua belah kakinya adalah terbuat daripada campuran besi dan tanah liat. Apabila Raja Bukhtanasar di dalam mimpinya ni menilik ataupun mengamat-amati patung besar ini dengan logam-logam yang telah diperbuat daripadanya kepada patung tersebut, tiba-tiba datang sebuah batu. Tidak tahu daripada mana arah batu itu datang, dan batu itu terus menimpa kaki yang terbuat daripada besi dan campuran tanah liat. Habis binasa patung tersebut, jadi debu. Kemudian datang angin meniupkan debu ini, hilang tanpa bekas. Batu yang jatuh menimpa patung ini pula daripada kecil terus membesar, jadi sebuah gunung, seolah-olah meliputi besar gunung ini kepada seluruh alam ini. Dia tersadar daripada mimpinya. Kemudian tu Nabi Daniel bertanya kepada Raja Bukhtanasar yang kedua ini, adakah benar mimpi yang tersebut itu sebagaimana yang telah aku ceritakan kepada kamu? Raja Bukhtanasar yang kedua ini kata, benar, itulah yang telah aku mimpikan. Tetapi sekarang sampai masanya untuk engkau mentafsir mimpi itu. Apa sebabnya aku bermimpi dan apa maknanya? Kerana batu besar itu sangat menakutkan aku, daripada kecil terus besar jadi seperti gunung dan meliputi seluruh alam ini sampai aku sendiri tidak kelihatan. Baiklah, kata Nabi Daniel, sebentar lagi akan aku tafsirkan mimpi tersebut. Tetapi oleh kerana sudah jam 2, saya akan tangguhkan, bukan sebentar lagi, tapi nanti 2 minggu akan datang insya-Allah. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah ilal Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina bihi min jami'i ahwali wal afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من خيرات الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.